Nampak. Dekat soalan dia minta lukis free body diagram setiap rajah. Jadi A ni kita ada normal force dengan weight, friction dan force, internal force. B pula ada normal, weight, friction dan internal force. C dia ada tension, untuk M2 dia ada tension dengan weight, M1 dia ada tension dengan weight. Okay, so weight tu kamu kena labelkan lah weight tu sebab nanti kamu terconfuse pula. Weight tu dia tak sama nilai dia, weight tu lain, weight 1 lain kan, M2 dengan M1 kan. Daripada dua-dua M2 tu macam nampak betul kan tu, yang mana satu M2 yang mana satu M1. So atas tu tulislah objek 1, objek 2. So objek 1 M1, objek 2 M2 So adakah tension dia sama? Tension dia sama. Kenapa? Sebab dia tali yang sama. Tali yang sama dan dia disambung pada? Sambung pada bulatan tu kan. Itu apa namanya? Tu nama dia apa? Bulatan tu apa namanya? Yang tali tu dia bersambung dengan apa tu? Weight 1 dengan weight 2 tu dia bersambung dengan tali, kemudian ada bulatan tu. Bulatan tu kita panggil apa? Takal. Takal ataupun puli ya. Okay, so dekat soalan dia bagi ada satu kotak, dia tarik daripada dua arah. Daripada arah kanan adalah 20 Newton force, dengan belah kiri adalah 4 Newton. Dia dah bagi acceleration, so kiranya pakai formula F equals to ma. So masukkan information yang dah dapat. So dapat dia punya mass adalah untuk yang force belah kanan adalah 12.5 kg. Dia punya mass, lepas tu mass untuk force belah kiri adalah 2.5. So tolak 2 tu dapat 10 kg. Oh, kamu masing-masing sekejap. Macam mana kau dapat 20 Newton satu? Sekejap macam mana soalan tu? Kan tapi yang present ni awak kena lukis rajah dia lah, sebabnya kalau lukis rajah nanti kawan tak boleh nampak apa awak buat kan. Bila awak lukis rajah boleh nampak lah. So nak cari mass of the box. Awak buat asing macam ni. Okey, ada cara lain tak? Siapa nak bagi idea? Sebab kita gunakan konsep apa? Konsep F tolak F equal to MA. Apa dia? Total F equal to? F tolak F equal to MA. F tolak F equal to MA. So dia punya konsep dia apa? Total F apa equal to MA? Total FX. Total yes. Yes, konsep dulu total Fx equal to MA ya. So total F tu maksudnya barulah 20 tolak 4 sama dengan ME ya. Barulah yang masukkan ya. Baru jelas dia punya konsep tu kat situ ya. Nanti betulkan ya Amin. Jawapan dah betul, cuma jalan kerja tak berapa tepat. Okey? Baik madam. Alright. Next. Soalan 8B ni dia dah bagi mass block tu 5 kg. Lepas tu force dia ke kanan 20 Newton. Lepas tu dia beritahu constant velocity. So maksudnya acceleration dia kosong lah. Jadi tu dia ni buat apa tu kat atas tu A tu? Nak tunjuk arah dia kotak tu kena tolak. Okey, kalau arah dia ke kanan, kalau constant velocity, dia ni tak boleh letak A. Awak kena letak apa? Velocity apa simbol dia?
V. V. Okay. Tak apa, letak je. Okay, so nanti betulkan ya, arah ke kanan tu adalah E. Alright, so kalau constant velocity kita akan pakai Newton's law yang mana satu? Itu sama satu. First Newton's law ke, second Newton's law ke, Yang or first. third? Okay, so total F equal to apa? 20. Yang lain nak bantu tak? Kalau constant velocity, total F sama dengan Zero. zero. So total Fx equal to 0. Jadi F tolak friction kan? Ada friction. Tolak friction sama dengan kosong. Ya? So awak dapatlah friction kat situ ya. Okay, dia silapnya dekat total F equal to MA. So situ dah salah lah. Jangan tulis F saja ya, total. Kenapa total? Sebab kita ada dua daya kat situ. Ya, kalau you tulis F saja maksudnya you only consider satu daya. Ya, alright. Betulkan nanti ya. Okay. Okay, thank you. Next soalan. Terangkan ya. Okay. So first kita lukis free body diagram dia dulu. And kita tahu yang M1 mass dia 2 kg, M2 dia mass 3 kg, and A dia kita tahu 3. So kita nak cari T1 je, kita guna formula T equal to MA. So kita dapat 6 Newton. Lepas tu kita nak cari Ni untuk yang mana? ni untuk T1. Mesin pertama. Okay. Ada tambahan tak atas tu sebelum you gantikan T1 equal to MA? Apa madam? Ada tak konsep yang kamu kena letak kat situ? Konsep. Total apa? Total Fx equal to MA. Itu penting ya sebab konsep tu satu markah. Ya? Itu nama dia konsep. Sebab kita nak tengok apa konsep awak. Awak gunakan first law ke, second law ke ataupun third law. So kalau untuk total Fx equal to MA, kita tahu yang awak gunakan second law. Itu penting. Jangan terus ganti atau you terus gunakan formula. Formula tak ada markah. Yang ada markah ialah konsep substitution and answer. Itu kena betul-betul letak. Sebab apa formula tak ada markah? Sebab formula diberi dalam exam. Okay, next. And then kita nak cari T2. So T2 tolak T1 sama dengan MA. So kita pindahkan dapat T2 sama dengan MA plus MA. Jadi masukkan je dapat 15 Newton. Situ pun jangan lupa letakkan konsep awak lah ya. Okay, next. Okay. So untuk 10A ni dia minta reaction. So dia walking on the ground. So saya tak sure tapi saya rasa the man push against the ground with his foot, then a reaction occurred. So the ground push back on the man. So this force caused the man to move forward. So untuk 10A, 10B, first kali dia bagi mass untuk 7 kg, 7 and 3 kg, and dia bagi external force 20 Newton. So dia minta cari force pada second block. So first kali kena cari acceleration sebab dia punya equation F equal to MA. So cari acceleration dia dulu guna F equal to MA. Masukkan nilai mass semua and dapat A, 2. So lepas tu saya cari setiap blok untuk blok 1 dan blok 2. So maksud magnitude of contact force between two blocks tu maksudnya apa? Awak nak yang mana satu tu sebenarnya? Second. Dua-dua. Oh, dua-dua. Because sekarang kita bercakap tentang action and reaction. So action and reaction maksudnya blok 7 kg mengenakan daya kepada
3 kg. So, and then reaction dia blok 3 kg mengenakan daya kepada 7 kg. So nilai dia mestilah sama but in different direction. So awak boleh cari mana-mana, gunakan mana-mana blok lah. Either you guna first block or guna second block. Okay, so untuk first block, so F tolak FAB. Sebaik-baiknya dia kena ada, nanti medium lukis sikit. Sebaik-baiknya kamu kena lukis sikit barulah nampak ya. Kita tekan ni blok A. Dia blok B. Okay, so daya FAB maksudnya daya daripada A kepada B. So arah dia ke kanan ke kiri? Kanan. Kanan ya, sini lah. Itu adalah FAB. Manakala daya yang dikenakan B terhadap A adalah reaction dia. So arah dia ke mana? Kiri ke kanan? FBA. Kiri. Itu adalah FBA. Okay. Jadi bila awak kira sepatutnya nilai dia samalah. Jadi untuk nak kira awak boleh pilih mana-mana blok. Kalau awak pilih blok A, maksudnya daya yang ada dekat blok A itu adalah FBA arah kiri dan external force tadi yang nilai dia berapa? 20 Newton. 20 tu. Ya. So, gunakanlah equation yang ni. Tapi kalau consider blok 2, kalau blok 2 dia cuma ada, blok 2 dia tak kena directly yang daya 20. So, you cannot consider lah daya 20. Dia cuma ada FAB sahaja. Sebab tu you gunakan FAB ni. FAB sama dengan MA. So M tu kena guna M kalau blok 2 guna mass blok 2 lah. Kalau guna blok 1 guna mass blok 1. Madam, Right. tapi kalau cari satu blok pun boleh lah. Tak payah Boleh. dua blok terus. Oh, okay. Boleh. Okay. Pilih salah satu blok. Okay. So untuk soalan 10 ni adalah konsep yang mana satu? First Newton's law ke second ke third? Third Newton's law action and reaction. Okay. Right. Okay. Seterusnya. Behavior changes dia. Kena changes. Alright. Saya Okay. soalan ni dia minta cari T2. So T2 dengan T1 ni dekat horizontal line, dekat axis. So total fx sama dengan T2 tambah dengan T1. T1 negatif sebab dia ke kiri. Jadi T2 ni sama dengan T1 sebab dia kata panjang tali ni sama. Jadi dia dah bagi T1 sama dengan T2. T1 tu adalah 49.05 Newton. Tapi sebenarnya soalan ni macam kalau total F1 sebenarnya kau dapat 100 ke 0 sebenarnya macam ada confuse sikit lah. So untuk yang Fx tu okey lah Alright, so itu 11A. Next, thank you Amin. 11B. Okay. Kita tengok 11B. Okay. Dia minta tension untuk dalam graf ni, dalam gambar ni. So kat sini ada dua tension, ada T1 dengan T2. So kita pakai Fx sama dengan T2 tolak T1 untuk X lah. So X dia sama dengan Fx sama kosong. So T1X sama dengan T2X. So Sekejap T1X ni dia cos. Sabar Ikmal. Cara penulisan kena betul. Total Fx sama dengan kosong. Itu dulu. Okay. So kemudian barulah kamu tulis T2X tolak, barulah tulis T2X
tolak T1X T1. T1X equal to 0. Okey. Baik. Sekarang T2 cos 60 T2 cos 60, T1 Cos 30. cos 30. Okey. Baik, so ini equation yang pertama lah. Jadikan di equation 1. Okay, next, Ty. Lepas tu kita ambil TY pula. Yang TY sama dengan apa, dia punya ni apa, TY, T1Y tambah T2Y tolak weight. Weight sama dengan mg. Kenapa tolak weight? Sebab apa, ada gravity. Apa, dia jatuh ke bawah. Direction dia bawah. T1, direction dia T2 ke bawah. direction dia mana? T1Y and T1Y and T2Y direction dia arah mana? Ke bawah, ke arah kotak tu. Dari atas ke bawah. Sekejap T1Y and T2Y direction dia arah mana? Ke kotak. Ke bawah. Okey, sekarang Madam nak tanya. Kalau tension, apa konsep dia? Apa konsep daya untuk tension? Kalau tension. Okey, sekarang tadi siapa, Amin ke siapa yang kerja ni? Madam tak? Apa nama yang kerja ni tadi? Siapa nama awak? Saya, Haa. Ikmal. Ikmal. Okey, Ikmal. Sekarang Ikmal tengok ya, T1 dengan T2 tu direction dia mana? Away from the object ke or towards to the object? Away. Away. So arah dia sini. Okey. Sekarang bila Ikmal resolve dia, Ikmal dapat arah dia arah mana? Arah atas ke arah bawah? Ke atas. Atas lah sepatutnya. Sebab awak punya equation dah betul. Mungkin cuba tanya je arah atas ya. So dia arah atas lah sebab dia berada di atas tu kan. Kecuali anak panah di arah bawah dan dia akan ke bawah lah Alright. Dan apa lagi? So total, ni total Fy equal to 0 dulu. Barulah kamu buat equation T1Y campur T2Y. Ni, equation ni betul. T0 sama dengan T1Y campur T2Y tolak W equal to 0. Baru you selesaikan mg dulu. So ini jadi equation 2. Kedua. So equation 1 dengan equation 2 macam mana? Ya. Macam mana saya tak nampak awak selesaikan equation 1 dengan equation 2 tu. You buat macam Ni. mana tu? Yang bawah tu. Yang dua tu pergi pindah sebelah bagi dengan 9.81. So T1 dapat 49.05 Newton. Lepas tu yang jumlah T1 ni masukkan dekat dalam equation 1 tadi. T2 1.732 T1. Darab dengan 49.05. Dapat 84.95. Maksudnya T2 patutlah sini T2 ni Kemal. Ni T2 ni kan? Betul tak? T2. Kan buat dua-dua T1. Okay, so 98.1 sama dengan 0.5 T1 campur 1.5 kali dengan 1.732 T1 kan? You tunjukkan ni proses ni. Proses dia masukkan equation 2. T2 ni masuk dalam equation 2. You tunjukkan nanti dalam penyelesaian awak tu. Dan baru dapat T1N. Betul. Sebab ni kamu dapat equation 1, equation 2 and then you terus dapat T2 and T1. Saya tak nampak kesinambungan dia. Okay, Madam. Sebab ini 2 T1 ni salah ni.
You masukkan ni salah. Nampak tak? Yang lain setuju tak dengan madam? Saya masukkan tu dekat atas yang 0.5 T2 tambah 0.866 T 0.5 T1 tambah 0.866 T2. Saya masukkan tu dekat atas tu. Oh, yang masuk ke atas ni. So you have to mention lah. Maksudnya ini you masuk dekat sini. Betul? Betul. You have to mention kat situ ya. Otherwise, kalau you buat macam ni, pemeriksa pening tak Ikmal. Okay, madam. Ya, dia tak nampak. So pemeriksa, kamu kena bagi betul-betul juga. Kalau pening macam ni nanti dia tak nampak. Dia tak bagi awak substitution punya jalan kecil punya markah nanti. Ya? Alright. Okay, madam. Okay, Ikmal. Okay, next. Okay, soalan 12A dia suruh differentiate between static dengan kinetic friction. So static friction ni friction force that prevents stationary object from moving. So kalau kinetic friction pula friction force that oppose the movement of an object which is moving on rough surface. Okay, B dia bagi diagram tu. So first dia suruh minta lukis free body diagram. Free body diagram. Itulah rupa bentuk dia. W ke bawah, normal, sengit ke kanan. Ya madam? Ada nampak tak? Siapa nampak angle dia salah? Angle dia kat mana sebenarnya? Angle dia kat sebelah kiri dia. Angle kamu kat sini. Okay. Kalau yang sini sebenarnya dia adalah 70. Sebab sini awak adalah 20. Ya? So yang sini angle awak. Yang saya itu angle awak betulkan balik. Alright. Okay, next Hazira. Okay, next dia minta suruh carikan friction, kinetic friction. Dekat soalan ni formula kinetic friction mu n. So mu dah bagi dah dan kita nak cari n je. So nak cari n. Madam kalau kedudukan angle tu salah effect tak calculation tu? Kamu guna kedudukan aja yang tu. Bila calculation kamu buat dengan betul tu. So nak cari n, kita buat total Fy equal to 0. Kita gunakan first Newton law. Sebab dia dekat constant velocity. Betul tak madam? Tak betul. Sebabnya dia bukan bergerak atas dan bawah. Dia bergerak pada x. Kita gunakan total Fy equal to 0. Ya? Dia moving in X component, bukan moving in Y component. Okay. So kita masukkan formula n minus W cos 20 equal to 0. So W tu kita gantikan dengan mg. So nanti substitute lah nilai yang dia bagi, math dia bagi dah 30, G 9.81. So bila tekan calculator dapat 276.55 Newton. Okay. Lepas tu masukkan dekat formula. Sekejap, saya lag kejap. Madam dengar je, kamu elok je. Okay. Lepas tu kita masukkan dekat formula kinetic friction mu n. So mu dah bagi dah 0.2, lepas tu substitute nilai n. So kita dapatlah nilai kinetic friction 55.31 Newton. Okay. Thank you. Okay, soalan 13 ni dia suruh cari acceleration dia. Labelkan kat situ bila you buat free body diagram, labelkanlah ya. Adam. Labelkan free body diagram. So untuk object 1, ni objek yang ni objek 1 ke objek 2 Adam?
Yang belah kiri tu objek 1. Sebelah kiri objek 1, sebelah kanan objek 2 kan? Hmm. So nampak awak label ni W apa ni? Wait. W 1 ke W2? Oh, silap-silap. Tu. Ya. Penting tu sebab bila kamu silap label, nanti kamu silap ganti ya. Okay, next. Tengok dekat objek yang first tu. Dia kata dekat atas papan tu, bukan papan apa atas. Understand. Dia tak ada friction. Friction ya? Tak ada friction. Jadi force yang ada dekat 4CS ni cuma ada T je, tension. Jadi nak cari acceleration dia F sama dengan MA. Tu buat jadi yang ini apa Adam? Abang tulis apa ni Adam? Oh, itu tertinggal F kat situ. Itu penting tu ya. Betul X equal to MA. Okay, T sama dengan MA. So acceleration ni dapat berapa? Belum lagi. So bila ada ni, label lah equation 1. Equation 1 Okay, next. Tengok dekat apa yang objek kedua. Dekat part CY. Sepatutnya jadi apa tu? FY. Total FY. Maksudnya total daya pada part CY, bukan total Y Sama dengan MA sebab kita nak cari acceleration dia. Lepas tu tengok dekat dia punya free body diagram ni, dekat situ ada cuma weight dengan T je. Jadi sebabkan dia punya mass ni 10 kg lagi berat pada objek first. Jadi dia akan ke bawah dia punya acceleration dia. Okay. Jadi weight tu tolak dengan T sama dengan MA. Betul? Weight dia 9.81 darab 10 dapat 98.1. Tolak T sama dengan 10, dia punya mass tu darab A. Lepas tu 98.1 tu kita bawa ke belah kanan untuk dapatkan T. Jadi T je kita dapat negatif 10A tolak 98.1. Awak pening sangat kat sini ni. Kenapa negatif jadinya T ni? Sebab dekat belah kiri tu kan positif 981, bawa ke belah kanan jadi negatif. Tu nak talikan balik macam mana? Apa kata macam ni? Awak bawa yang T tu ke kanan. Oh, T ke kanan? Kalau bawa T ke kanan dia jadi apa? Positif. So, yang 10A tu bawa ke kiri. Boleh macam tu? 10. Jadi T. Sama juga, cumanya nampak lagi senang lah kan? 98.1 tolak 10A. Sama juga dengan atas tu, cuma atas tu T sama dengan negatif 10A campur 981. Kan? Nampak lagi ringkas lah tu ni equation 2. Ya? So masukkan equation 1 dalam equation 2, betul? Betul. Jadi 5A sama dengan 981 tolak 10A. Kita bawa 10 tu pergi belah kiri untuk dapatkan A dia. Jadi negatif 10 tambah dengan 5 dapat 15A. Lepas tu 15 tu bagi dengan 981 dapat 6.54 dia punya acceleration dia. Lepas tu untuk cari tension dia pula kita masuk ke dalam equation yang pertama tu. T sama dengan 5A, masukkan dia punya acceleration dapat 32.7 kg meter per second. Okay, so first kita cari acceleration je. Kita buat free body diagram.
Ada berapa free body diagram kat situ? Ada 2. Blok A dengan blok B. So, Madam tengok dulu. Tension. Okay. Weight. Normal. Okay, weight tu, bila free body diagram, anak panah tu mesti daripada satu titik. So, weight tu mesti daripada mana? Point awak mana? Ya. Bila awak bawa free body diagram, awak punya anak panah tu mesti daripada satu point. So FK tu saya nampak dah daripada point, N daripada point, tension daripada point. Tapi weight tu daripada mana you? Weight kat bawah. Weight tu patutnya dari point mana you letak anak panah tu? Why? I mean, Faham tak maksud madam? Kamu letak daripada mana? Garis biru tu bermula dari mana? dari Newton. Ha? Betul dah, cumanya garis tu bermula dari mana? Bermula daripada titik. Mana titik awak? Titik objek awak, mana dia? Asal Cuba tunjuk pakai cursor. Mana titik ni? Ha, situ. So, garis weight tu yang mula dari mana? Sini. Mana hujung dia? Cuba tunjuk garis Y tu. Weight tu. Weight. Yang biru tu kan? Awak lukis dari mana tu? Cuba awak bergerak daripada hujung anak panah sampai hujung garis biru tu. Awak pergi mana? Sini. Naik atas? Point apa tu? Newton. Bukan. Okey, awak sharing. Awak hantar dekat Telegram dia. Senang madam nak tonton. Okey. Maaf aja. Penting ya, lukis free body diagram is from one point. Sebab kalau macam tu nanti awak punya weight tu tak dikira sebagai awak punya tu. Markah. Saya kat tali je. Maksud madam, ini point awak. Ini point awak, betul tak? Objek lah. Bila awak lukis free body diagram, mesti ada satu point yang mewakili objek awak. So yang merah tu objek awak, objek A. Jadi, garis awak dah betul dah. FK awak arah sana, betul dah, cantik. Normal awak arah sana. Dia mesti bermula daripada point merah tu. Sebab itu point objek awak. Tension awak arah sana. Tapi tiba-tiba weight awak pergi kat mana? Weight awak kat sini pula. Salah ke betul? Salah. Patutnya dari mana? Dari point merah tu. Nampak tak? Faham tak? Faham. Itulah maksud saya tadi. Ya? Betul dah, cuma dari point awak tu salah letak. So, untuk blok B betul dah. So, ini point awak. Daripada point ni kamu tunjukkan tension. Tunjukkan weight. Kan? Baru betul. So kalau yang ni 4 daya, 2 markah, awak cuma dapat 1 markah je lah. Sebab 1 daya dah salah. Yang ni 1 markah. Kan rugi. Betul tak? Okay, next. Apa soalannya? Cari acceleration. Okay. Boleh terus sambung. Okay, so dia moving. So dia ikut second law. Ada lagi page lain ya? Ada. Okay. Lepas tu apa tu? Acceleration. Okay, so total force bagi Fx, komponen X, ialah tension, weight X and friction. Okay, tolak friction. Betul. Lepas tu weight X tu mg sin 30.
Itu substitute value dia 4 dalam 9.81. Then Betul. dapat equation nya T sama 4A tolak 13.62. Okay. So, lagi satu. X1 FY sama dengan MA. Ini untuk blok apa? Blok A ke blok B? Blok B. So kena tulislah situ blok B ya. Okay, baik. Blok B. So FY ada tension dengan weight Y. Meda dah nampak dah silapnya kat mana ni? Siapa nampak silap dia kat mana? Weight Y dia berapa sebenarnya? Weight X dia dah pandai letak tapi weight Y dia lupa. Weight Y apa? So kelas tolong bantu Sonya aja kelas. Weight Y dia sepatutnya apa? Kat dalam ni ada berapa orang manusia? Okay, weight Y sepatutnya apa? mg cos 30. Pandai pun. So sini betulkan ya. Sebab weight kamu macam ni. Okay, angle yang kita ambil sini ya, Haziq. Haziq ya? Ya. So weight Y awak sini. Weight Y tu adalah mg cos 30. Right. Okay, so then kita comparekan both equation. Dapatlah A. Jawapan awak betul ke Haziq? Salah kot. Salah lah. Ni awak kira-kira macam mana boleh jadi betul ni, patutnya salah ni. So nanti betulkan balik. So yang lain pun tolong anukan balik ya. Comparison. So betulkan dan baru you akan dapat TNA. Kemudian tak proceed lah. So ini baru kita gunakan formula ni. So gunakan A yang awak dapat tu nanti ya. Okay, dah dapat acceleration baru dapat tension ya. Inclined plane angle 30 and inclined plane angle 53 ya. Right. Jadi kamu lukis dua-dua free body diagram untuk blok A dan juga blok B ya. So untuk blok A kita buatlah siap-siap blok A. Okay. So inclined plane dia arah macam ni kan. So apa daya yang you ada sekarang? Okay. Daya apa yang ada dekat blok A ni? Tension. Tension dia arah mana? Atas. Kanan. Okay. And then lagi ada apa? Ada weight. Ada weight Normal forces. dengan normal force. Okay. Ada lagi tak daya lain? Friction ada tak? Ada. Yang lain? Setuju tak? Tak ada. Kenapa? Frictionless. Friction. So tak ada friction ya. Okay, kemudian baru kita buat blok B. B dia punya inclined plane dia arah macam ni. So ini point. Point tu penting ya sebab point tu mewakili awak punya mass B awak lah ya. So apa yang you ada dekat blok B ni, daya yang ada? Tension juga. Tension. So ini 53 ya. So tension arah mana pula untuk blok B kali ni? Kiri atas. Atas, dia always away from the object Then you ada weight. Then you ada moment. Okay, so tadi ramai pelajar disalah letak angle ya. So angle mestilah kalau yang blok A tu angle dia dekat part C. Part C Y. Y. So inilah angle dia. Manakala ini X. Ini 53. Okay. So settle the body diagram. And then you nak kira acceleration.
So nak kira acceleration, awak kena gunakan total fx ke total fy? FX. Yes, sebab dia accelerates on x-axis. So total fx itu MA. MAA ya, sebab saya sekarang mention pasal objek A. So daya X yang ada pada komponen Y ni apa yang ada? Dia ada WX ya. WX ni sama dengan apa nilai dia? W sin ke W cos? Sin 30. Fine. So arah dia arah bawah Okay, so sekarang siapa tolak siapa? T tolak WX ke WX tolak T? T tolak WX. Okay, so sekarang awak tengok pergerakan dia ke mana? Ke atas. Kalau ini ke atas, objek B ke atas, objek A ke atas ke bawah? Ke bawah. Yes. So kalau objek A bergerak ke bawah, WX tolak T ke T tolak WX? WX tolak T. Yes, WX tolak T atau W sin 30 tolak T sama dengan MA. So W ni adalah MA G gravity sin 30 tolak T sama dengan MAA. Okay. Masukkan nilai dia. 100 kali 9.81 sin 30. Cuba kira pakai kalkulator dapat berapa? Berapa dapat? 90.5. Ha? 90.5. 5 tolak T sama dengan 100. Okay. So ini kita labelkan sebagai equation. First equation. Okay. Ini untuk objek A lah. So now untuk objek B. Objek B. Okay. So total fx sama dengan MBA. Ya? Yeah? Okay. So daya pada komponen X. Madam, Hmm. kenapa dia equal MBA? Objek B. So sekarang consider dekat objek B. So mass B lah. Oh, okay. Alright, so dekat objek B ni dia ada tension and then dia ada weight sini kan, iaitu W X kan kat sini. So WX tu sama dengan apa? W WX tolak and 53. Okay. Okay, sekarang WX tolak T ke T tolak WX? T tolak WX. T tolak. T tolak WX ataupun W sin 53 dengan MBA. So T minus berapa? 50 kali 9.81 sin 53 sama dengan 50A. Okay. Right. So sambunglah. Cuba kira 50 darab 9.81 sin 53 dapat berapa? Berapa dapat? Adawiyah dapat berapa Adawiyah? Adawiyah ada? Ada madam. Ya, Berapa?
Awak semua kena alert ya, anytime madam panggil. Kalau madam panggil tak menyahut, tak WhatsApp, you all kena PM saya. Otherwise saya buat ponting. Yes, berapa tu? 391.33. 391.32 sama dengan 50A. 73 madam. 391.73? Ya. 73. So ini equation 2 penting awak tunjuk equation 1 masuk equation 2 ke, equation 2 masuk equation 1 ke. So yang ni madam ringkaskanlah, madam nak dalam bentuk T sahaja. So that 50A campur 391.73. So equation 2A. So 2A min 1. Buat macam ni ya. Proper jalan kerja tu barulah pemeriksa tak sakit kepala. Kalau pemeriksa tak sakit kepala, laju je dia bagi markah kat awak. Kalau dia sakit kepala, alamatnya tak ada markah nanti. 490.5 tolak, T tu masukkan lah 50. Okay. Campur 391.73. Buat dalam kurungan ya. Sama dengan 100. Barulah 490.5 tolak 50A tolak 391.73 sama dengan 100. Barulah kita proses. Okay, now you proses 490.5 tolak 391.73. Berapa dapat? Berapa? Okay, now yang 50A ni kita bawa ke kanan, dia jadi 150A. So A kita dapat dulu, dapat berapa? 0.66. 0.66 ms negatif 2. Okay, once you dah dapat A, barulah cari tension gunakan equation 2A. E sama dengan 50 kali dengan 0.66 campur 391.73. So dapat berapa? Akmal ada tak? Akmal ni ada 2. Muhammad Akmal. 44.5 Newton. Berapa? 44.5 Newton. 44? 424. 424. 4.5. 5. Inilah jawapan awak Itu saja ke dia nak? Acceleration and tension. Settle lah. Okay. Nampak je senang, nampak susah, tapi sebenarnya kalau awak buat improper way, ada lukisan, then masukkan satu persatu ya, then awak okey je. Awak akan dapat jawapan dia. Apa nama? Alif? Dan untuk soalan SPM nombor 2, soalan dia cakap figure 4.2 shows a 2 kg block is being pushed along a rough horizontal surface by a force of F equals to 30 N at an angle 60 degree from the normal. PA, disuruh sketch a free body diagram for the block. Use common symbol for each force. Okay. Free body diagram tu, ada normal force ke atas, ada weight ke bawah, ada frictional force ke kiri. So ada F ke bawah. Kenapa F dia ke bawah? Sebab dia ditolak dengan angle 60 degree. Dia push ya. Anak panah dia tunjuk bawah. So kita letaklah dia kat bawah Okay, right. Untuk soalan B pula, dia tanya if the block moves at constant acceleration 0.5 meter per second square, calculate the coefficient of friction. Okay, mula saya senaraikan dulu. Acceleration ni 0.5, mass dia 2.0 kg, so force dia 30 Newton, so angle dia 60 degree. Untuk X komponen dia, kita tahu summation of Fx equals to MA.
So saya buat summation of x equals to fx tolak frictional force. Okay, ni ajak. Ini dulu. Okay, baru ini. Okay. Kita sudah samakan equation. Tahu Sekejap. fx. Fx tu adalah 30 sin 60 ya. Ya. Okay. Okay. Samakan equation jadi MA is equal to fx tolak f frictional force. So masukkan substitute, dapat frictional force dia equals to 24.98 Newton. Sebaik-baiknya kamu constantkan MA tu di kanan, Fx tolak friction tu di kiri kan. Ni awak terbalikkan kedudukan dia. Okay, lepas tu Y komponen pula. Sebab kotak tu tak bergerak atas bawah, kita tahu F summation of Fy equal to 0. Okay, so ini dulu. Jangan. Lepas Fy equal to 0 baru masukkan N tolak F cos 60. Tu N tolak F cos 60 tolak Mg equal to 0. Substitute, masuk, dapat normal force ni equal to 34.62 Newton. Kenapa awak nak cari normal force? Awak nak cari coefficient of friction. Awak nak cari coefficient. So ini formula coefficient of friction ya. Friction sama dengan mu N Nak cari mu ni lah. Okay. Saya dapat dua force tu masukkan dalam equation friction equals to mu times normal. So cari coefficient dia which is equals to mu sama dengan 0.722. Alright, thank you. Okay, Batisha, boleh bentang sekarang. Okay, so soalan nombor 3A, figure 4.3 show 50 kg load held in equilibrium by rope P and Q fastened to ceiling and the wall respectively. Okay, so kat sini dia ada tulis keyword iaitu equilibrium. So apa-apa equilibrium at rest, velocity yang constant, force dia akan kosong sebab tak ada acceleration. Okay, so first question is sketch a free body diagram at point O. Okay, betul tu. Okay, so cuma tunjukkan angle sikit ya nanti. Angle dekat P tu. Okay, madam, thank you. Okay, and then yang TP tu tension daripada P yang ada angle 65 darjah tu. So tension tu daya yang dikenakan terhadap tali. And then yang W tu dia punya load yang 15 kg tu, daya dia ke bawah. And then yang kanan tu TQ mewakili yang dekat tali yang Q. Alright, so yang atas tu Fnet tu Fy ke Fx, Patricia? Mana madam? Equation awak tu. Sekarang free body diagram dah okey, tak ada masalah. Sekarang kita nak kira tension kan? 3A2 tu. Fnet equal to 0 tu in Fy ke Fx? Untuk dua-dua sebab dua-dua tak ada dua-dua sebab dah kata kat atas tadi sorry. Fnet sama 0 tu untuk yang Fy. Okay, yang atas tu Fy lah. TP sin 63 tolak weight sama dengan kosong. Okay, so terus dapat TP lah ya. And then yang bawah tu kamu kena tulis lah total Fx equal to 0. Yang atas tu total Fy equal to 0. Jadi barulah mereka boleh relate equation dia untuk X component ke ataupun Y component ya. Okay, thank you madam. Okay.
Yang bawah tu TP cos. Yang bawah tu macam ada kurang satu daya. Yang bawah tu total Fx equal to 0 kan? Betul lah, betul. Awak buat betul. TP cos 65 tolak TQ sama dengan kosong. Total Fx kan? So TQ sama dengan 162.4 cos 65. Betul lah tu. Madam tersilap tadi. Alright. Thank you Patricia. Welcome madam. Sorry madam. Tak apa. Dah boleh mula ke madam? Boleh. Okey. Saya baca soalan dulu ya. Okey, soalannya. Figure 4.4 show a block held at rest at the top of 18 meter long rough slope with coefficient kinetic friction 0.119. The height of the box on the slope is 12 meter. When released, the block slide down. Question 1, calculate the final speed of the block at the bottom of the slope. Okay, so mula-mula kita lukis dulu free body diagram dia. Lepas tu kita tanda-tandakan lah apa yang ada yang kita boleh nampak daripada diagram tu. Lepas tu dekat sini saya terus letak nilainya dekat gambar free body diagram tu sebab saya takut keliru. Jadi saya terus letak nilai apa yang saya boleh letak lah. Lepas tu saya cari angle dia. So cara nak cari angle dia ialah sin theta bersamaan 12 bahagi 18. Sin ialah opposite over hypotenuse. So theta dapat uh, 41.81. Sumat apa yang kita boleh dapat. Coefficient friction tu 0.19, gravity 9.81, U ialah kosong, V kita tak tahu, V lah yang kita nak cari. So mula-mula saya ambil formula F bersamaan dengan A. So lepas tu saya keluarkan total bukan F. Okay. Okay. Lepas tu saya keluarkan lagi apa yang kita boleh dapat daripada formula mula-mula tadi itulah asas dia. Ini Fx lah sebab kita consider X component kan. So semua daya yang ada pada X component tu ialah apa? W sin theta tolak friction kan. Ni W sin theta kat sini lah. W sin theta. Tolak friction sama dengan MA, betul? Okay, sambung. Okay, lepas tu saya keluarkan lagi. Maksudnya macam pecahkan lagi dia punya formula. So F tu bersamaan W sin theta tolak friction bersamaan dengan MA. Lepas tu Fs bersamaan 1/2 MV kuasa 2 tolak 1/2 MU kuasa 2. Okay, lepas macam mana boleh dapat Fs kat situ? A tu apa dia? A tu adalah V tolak U over T kan? Okay. So macam mana dapat Fs? So ini nanti sebenarnya ini nanti kamu akan belajar masa chapter 5 nanti besok tapi sekarang kita gunakan besok kita akan buktikan yang tu. So yang ni kamu terima dulu sebab ini gunakan konsep work energy theorem. Work energy theorem. So work done sama dengan changing in kinetic energy. Okay, sambung Nakihah. Okay, lepas tu next saya tulis dia punya full formula. So W sin theta tolak F friction darab S. S tu ialah sesaran. 18 ni S dia. 18 bersamaan 1/2 MV kuasa 2 tolak 1/2 MU kuasa 2. Okay, lepas tu W
bersamaan dengan mg. So pecahkan lagi. Selagi boleh pecah kita pecahkanlah lagi. Betul. mg sin theta tolak f bersamaan mu n. Mu n darab. Lepas tu s. Bersamaan 1/2 mv kuasa 2 tolak 1/2 mu kuasa 2. Okay, N ni lepas tu macam kita mana? Awak tak tunjuk N dia? N tak tunjuk kan? Total FY ada N kan? N sama dengan W. N sama total FY equal to 0. N tolak W apa? Sin theta. W cos theta kan? Ni. So N tu adalah mg cos theta kali dengan S. S tu adalah 18. Ya. Okay. Terusnya Najiha. Okay, lepas tu kita masukkanlah nilai dalam formula. So M tak tahu, G 9.81, sin theta 41.81 tolak mu tadi kita, bersamaan dengan F lah. So kita ambil 0.19. M 9.8, M tak tahu, G 9.81, cos 41.81 darab 18. M boleh cancel. Lepas tu kita cancel lah sebelah-sebelah. M tu kita cancelkan lah kiri kanan sebab sama kan. Lepas tu kita selesaikan je lah macam biasa. 117.72 tolak 25.02 bersamaan 1/2 V kuasa 2. 2 darab bawa pergi kiri bersamaan V kuasa 2. So 185.4 bersamaan V kuasa 2. V ialah punca kuasa 185.4. So V ialah 13.61. Betul. Okay, thank you Najia. Soalan ni agak susah sikit. Tapi tak apa, as long as you understand, you boleh buat semua ya. So dia ini ada masuk dalam chapter 5. Soalan ni ada konsep. Chapter 4 dengan chapter 5 dia hampir sama ya. Chapter 4 you cari force, chapter 5 you cari work. So work tu adalah force kali displacement. Sebab tu work sama dengan Fs. Okay. Seterusnya soalan mana ya? Yang terakhir. Madam, saya ada lagi satu soalan. Oh ya, yeah. Okay. Apa soalan dia? Soalan dia, if the mass of the block increase, will the final speed of the block decrease, same or increase? Justify your answer. Saya ada bagi jawapan kat atas tu. Apa jawapan dia? Jawapan saya increase. Kenapa? Sebab dia punya law-nya dia macam state that the bigger mass, bigger velocity. Macam mana you boleh kata bigger mass, bigger velocity sedangkan mass kat situ you cancel out je? Kau nampak tak mass kat sini awak cancel out ni? So kalau bigger mass, you cancel out from mass dia. Sebab konsep kita mgh sama dengan half mv square. So cancel je. So, maksudnya mass tu mempengaruhi speed tak? Tak. Mass tak mempengaruhi speed pun sebab kita cancel out. So speed sama dengan 2gh square root. So jawapannya apa? Jawapan dia same. Same ya. Because mass does not influence the velocity of the object. Okay.